Tengok kita bila lahir daripada perut itu, lahir besar sampai sini boleh tutup ilmu. Faham tak lagi? Sebab tu hebatnya orang perempuan berbanding orang lelaki. Orang lelaki dah tahu dah semakin tak ada, semakin tak ada, semakin tak ada. Tak boleh untuk bagi kita. Orang sini di Afrika Selatan untuk utara. Tunggu. Sebab tu kita tabir orang perempuan. Sebab itu orang perempuan ni harga dia mahal berbanding orang lelaki. Mahal sungguh orang perempuan. Orang perempuan jangan cakap dia memang mahal harga dia. Mahal mana? Mahal sungguh orang perempuan. Allah. Sebab tu kita tabir orang perempuan. Jadi kita cerita sambung bab. Baik. Bila mana disebut hadirin rahmat Allah, bila mana kita berbicara tentang diri kita ni, nak jadi manusia yang bagaimana, nak jadi diri kita ni di hadapan Allah dengan cara kita beriman dengan Allah. Walaupun kita tak belajar ilmu agama tinggi, tapi kita ni di sisi Allah kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya berpesan kepada diri saya sendiri. Pertama sekali, dalam hidup kita ni, antara nikmat yang paling besar Allah Ta'ala bagi kepada kita, yakni redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tinggi mana sekalipun, mu keluar daripada belajar dapat degree, dapat segala-galanya master, mu dapat PhD atau apa sekalipun, kalau tidak ada redha-Nya Allah Subhanahu wa taala, susah hidup kita. Yang paling penting pertama sekali adalah nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kena cari redha Allah. Nak cari redha Allah macam mana? Bukan marah ni mak ni kuat sangat. Tu buat mana? Nak cari redha Allah, yang pertama kita ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Kita ikut petunjuk apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Kita buat apa yang agama kita suruh kita buat. 3 benda. Dalam hidup kita tak ada nikmat yang paling besar Allah Ta'ala bagi pada kita melainkan redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hidup mu belajar tinggi mana sekalipun, kita ni belajar pandai mana sekalipun, bijak mana sekalipun, kalau hidup tak ada redha Allah Subhanahu wa taala, jangan harap kita akan hidup di masa depan tu insya-Allah tak akan senang. Dan nak cari redha Allah macam mana? Nak cari redha-Nya Allah, pertama sekali kita kena patuh perintah Allah. Kita ikut apa yang Nabi tunjukkan kepada kita. Yang ketiga, kita ikut sebagaimana agama yang kita suruh kita buat. Taat Allah macam mana? Nak cari redha Allah yang pertama. Kata kita roh sangat, roh tak kat mana? Kita roh kita ni, tapi kita nak beriman dengan Allah, kita nak taat Allah. Nak taat kepada Allah macam mana? Nak taat kepada Allah macam mana? Khalik macam mana nak taat Allah? Pertama sekali kita kena buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat. Tapi memang dah jenis kita ni, kata ulama, antara makhluk yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala ialah hayawan. Berbanding hayawan natiqu lil Quran manusia, dia tak takut dengan Allah. Belajar pandai, bijak dia belajar. Tiap-tiap semesta dia dapat anugerah. Tiap-tiap semesta dapat pujian macam-macam. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala dia sombong dengan Allah. Ingat, pertama sekali mesti hidup adanya redha Allah dengan kita taat kepada Allah. Kalau benar mentaat kepada Allah, buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Bukan sekadar sembahyang, cari ilmu agama. 2 benda. Baik. Tetapi dan memang dah jenis kita, sebahagian daripada kita ni, bila kata nak taat Allah macam mana, buat apa yang Allah Ta'ala suruh buat macam mana, kita tak buat. Kita tak ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat. Sembahyang tak
Sebab itu kata ulama, antara makhluk yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala ialah hayawan, berbanding antara makhluk dia yang namanya hayawan latifun dan golongan manusia tidak takut kepada Allah. Dah kenapa ulama kata hayawan dia takut dengan Allah berbanding manusia? Manusia tak takut dengan Allah sebab apa? Sebahagian daripada mereka tak takut dengan Allah sebab apa? Sebab manusia ni Allah bagi akal tak guna. Baik hayawan yang Allah Ta'ala tak gunakan akal fikiran, akal dan fikiran tak ada baik ni, takut dengan Allah. Baik, contoh saya bagi kepada hadirin sekalian. Kalau kita masuk hutan, contoh, kalau kita masuk hutan, kita jumpa dengan harimau. Sini harimau punya apa? Ada jawab. Harimau punya benda ni? Harimau. 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 Ataupun kampung saya panggil tiger okey, jumpa rimau. Okey, kamu jumpa harimau dalam hutan. Bukan limau, contoh masuk hutan. Kita jumpa harimau dalam hutan. Okey, kita jumpa harimau dalam hutan. Ulama sebut dalam kitab, kalau kita sebut nama Allah, insya-Allah hayawan itu akan lari. Tapi dengan sebenar-benar kita sebut nama Allah, tawakal betul-betul. Iman depan kita pun tawakal dengan Allah, sebenar-benar tawakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selamat waktu. Ulama kata insya-Allah hayawan itu akan lari, insya-Allah, garanti. Tetapi kalau kita jumpa rimau, kita sebut nama Allah dengan semain-main, kita sebut rimau nak makan kita, rimau nak buat benda, nak lari, rimau bicara, kita pun sebut nama Allah main-main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agak rimau lagi. Dia kata bukan main saja. Ataupun menjumpa harimau depan mata kamu sebut selain nama Allah, sebut nama selain daripada Allah, agak-agak rimau lagi. Agak-agak ada jawab sikit. Jumpa rimau dalam hutan pada suatu hari. Mu macam tak faham sebut senyap tu. Apa tanya senyap? Orang perempuan ni kalau kita tanya memang dia anggun. Aja jawab. Anggun. Orang lelaki kita tanya dia gagap. Dia jadi unggul. Unggul betul, strong. Tapi tanya dua-dua tadi senyap tu macam unggul. Unggul pula. Tak apalah. Baik, sambung tadi kita harimau. Awak masuk hutan, awak jumpa dengan harimau. Ulama kata kalau kamu sebut selain daripada nama Allah, agak-agak rimau lagi lah, agak-agak. Kita tak lari. Rimau awak pun lari, dia kejar lah. Dia kejar awak lari kat mana, masuk dalam hutan mana, dia tetap kejar. Panjat pokok dia kejar, masuk lubang dia kejar juga. Makan aku, kata dia. Awak pun sebut nama orang maksud. Rimau. Barack Obama weh. Agak-agak rimau lagi lah, agak-agak. Tak lari rimau, dia kata benda Barack Obama macam pernah dengar je nama. Tak lari. Tapi kalau kamu sebut nama Allah, insya-Allah hayawan itu akan lari. Takutlah haiwan dengan Allah. Takut haiwan dengan Allah. Dah kita ni sempurna rupa Allah Ta'ala lagi. Dengan matanya cukup, dengan telinganya boleh mendengar, dengan mulutnya boleh berkata, dengan mukanya sempurna rupa Allah Ta'ala bagi tangan kaki. Kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai kita mengaji ilmu, belajar sampai peringkat diploma, peringkat degree, peringkat master, peringkat PhD. Lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Apa guna aku bagi mata, kata apa guna aku bagimu tangan, apa guna aku bagimu kaki? Melawan aku, sokong dengan aku, cari ilmu aku semua tak boleh. Baik, yang kedua, tadi harimau dia takut dengan Allah. Ini binatang lain pula, namanya binatang siput khinzir. Siput khinzir. Sini siput khinzir bagi apa? Seluk sikit lagi. Siput pig tu. Siput
Siput pig tu, siput babi tu. Okey, siput khinzir tu. Okey. Mana jadi siput khinzir tu ada di tangan awak. Hamster. Bukan. Siput khinzir cerita tadi harimau hari binatang kedua siput khinzir. Okey, siput khinzir babi tu di tangan awak. Awak suruh siput khinzir tu siput babi tu. Siput babi. Saya nak awak berjalan daripada sini sampai sini. Soalan dia, berapa lama abang disebut babi tu nak berjalan daripada sini sampai sini? Disebut babi. Senang tu. Babi buat. Khinzir. Okey, siput khinzir kita kata, siput aku nak berjalan daripada sini sampai ke sini. Berapa lama agak-agak dia berjalan? Boleh sampai sejam tak? Sejam mungkin dia akan berjalan. Mungkin cepat lah dia. Ni siput aku bela. Contoh. Laju dia berjalan. Mau tak nak cerita kepada hadirin sekalian, kita ni ada kaki Allah Ta'ala bagi, ada tangan Allah Ta'ala bagi. Kenapa kita sombong dengan Allah? Baik hayawan sebegitu, dia berjalan lambat. Kenapa dia berjalan lambat di atas muka bumi? Sebab apa dia berjalan lambat? Sebab apa siput babi dia berjalan lambat? Ada jawab. Laki pun tak ada jawab, mak perempuan tak jawab. Sebab mautuk dia nak cerita, bukan nak cerita siput khinzir tu, dia nak cerita bahawa dia siput di sepanjang dia berjalan itu mungkin dia berzikir dengan Allah. Dia juga memikirkan diri dia, fikir dia. Aku ni siput ke aku ni babi sebenarnya ni? Aku ni siput aku ni babi sebenarnya. Tak, kita ni rupa Allah Ta'ala bagi dengan sebaik-baik dia, kita lawan Allah. Sungguh sebab itu kata ulama, mana-mana orang berani lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu tunggu balasan daripada Allah. Bila mana kita lawan Allah, apa kata Allah? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, dan akan dipenuhi di dalam neraka Jahannam di kalangan jin dan juga manusia yang jadi bahan bakaran. Kerana apa? Kenapa manusia jadi bahan bakaran api neraka? Allah SWT. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati, mereka gelapkan hati mereka dari memandang, dari mendengar segala kejadian Allah. Allah SWT. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, mereka tutup mata mereka dari mendengar, dari memandang kejadian Allah. Mereka ada mata, mereka tutup mata mereka dari memandang kejadian Allah. Allah sebut. Siapa lagi bahan bakar api neraka? Allah sebut. Walahum adhan la yasma'una biha. Mereka ada telinga, mereka tutup telinga mereka dari mendengar kejadian Allah. Mereka ada telinga, mereka pekakkan telinga mereka dari mendengar ilmu-ilmu Allah. Mereka ada telinga, mereka tutup telinga mereka dari mendengar akan kejadian Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu semua ibarat hayawan, bahkan lebih teruk. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang rugi, kata Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dah kata dalam Al-Quran, aku berikan mata, aku berikan telinga, aku berikan kejadian dengan sempurna, musombong dengan aku, maka neraka Jahannam fi nari Jahannam khalidina fiha, kata Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Tuan hadirin sekalian, kita ni belajar ilmu agama tinggi, tak belajar ilmu agama tinggi tapi kita ada ilmu, kita sombong dengan Allah Subhanahu
sembelih dulu, tarik lembu tu sembelih dulu. Pisau tajam macam pedang, bapak pedang. Sembelih tak mati dulu. Berdakwah keluar tak mati sebab sampai lembu boleh cakap apa? Sakit bawah. Sakit. Sebab apa? Tidak sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Takut ayo makan lagi sebut nama Allah, insya-Allah 3 kali mati hari. Kita ni kejadian sebaik-baik kejadian lawan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang kita tinggal cari ilmu agama kita tak boleh cari. Yang kedua, taat kepada Allah. Yang kedua macam mana nak cari redha Allah? Yang kedua macam mana? Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Walaupun kita ni bukan belajar daripada bidang agama, apa jua bidang yang kita buat, hidup atas muka bumi selagi nama hamba kena buat. Kalau kata-kata perkataan hamba tu zaman Nabi dulu, hamba ni tak ada hendak sangat hamba. Kita ni hamba Allah. Kalau dulu zaman Nabi dulu, orang kata zaman dulu kata hamba, mu lagi, mu curi ke, mu tak buat kerja Tuhan dan cari sampai terlibat. Kita ni hamba Allah. Dengan Allah, ada tak Allah buat gitu dengan kita? Allah tak buat macam tu kat kita sebab sifat Allah maha kasih sayang kepada kita. Suruh cari ilmu agama, tak boleh mari juga kita. Maka maknanya ulama kata kita sombong dengan Allah. Yang kedua hadirin, pesan untuk sama-sama pesan. Yang kedua nak taat Allah, yang kedua cari ilmu agama, belajar ilmu agama. Ulama sebut menuntut ilmu agama ni hukumnya fardu ain, wajib. Ilmu-ilmu yang kita belajar di mana-mana universiti, di mana-mana kolej, di sekolah yang kita belajar selain daripada ilmu agama, ulama sebut sebahagiannya kata hukum adalah harus dan sebahagian daripadanya adalah fardu kifayah. Ilmu agama hukumnya fardu ain, wajib kita tuntut. Ilmu mengenal Allah bukan sekadar kita belajar ilmu fardu ain, bab haid, bab nifas, bab keluar mani, bukan hak itu sahaja ilmu fardu ain. Hak lain ilmu mengenal Allah mana? Mengenal batas sah sembahyang mana? Mengenal hukum halal haram mana? Bab benda yang boleh tak elok mana? Bab ilmu sirah, ilmu hadis, hak itu wajib kita belajar. Tapi memang dah jenis kita ni kata ulama, antara orang Melayu yang beragama Islam ni, di antara bangsa atau kelompok yang pelik, cukup pelik. Suruh belajar ilmu agama tak bermari kita. Kadang-kadang